senang kan? Satu je lah. Pakai ni lah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah 'alaina hikmataka wa anshur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Wa qala ta'ala aidan ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul 'azim. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana izinnya dapat sama-sama kita bertemu pada 6 Ramadan. Ini 6 kan? Saya pun dah lupa tarikh. 6 Ramadan 1444 Hijrah. Alhamdulillah. Rasa tahun lepas baru je datang apa ceramah Ramadan datang lagi. Maknanya masa tu memang pantas bergerak, pantas masa tu berjalan, berputar. Kalau kita tak manfaatkan dia dengan masa yang ada ataupun kesempatan yang Allah Ta'ala beri pada kita, memang rugilah sangat kita ni. Alhamdulillah lah, maknanya tuan-tuan bukan orang yang rugi kerana memberi sedikit ruang masa. Selalu tengah hari ni kita sibuk cari nak makan lauk apa, tempoyak patin ke apa kan. Puasa kita tempoyak nak cari makan ke apa kan. Tapi bila kita dalam puasa ni, insyaAllah kita dah tak payah risau lah buat makan ni. Saya sebenarnya kalau makan saya akan mengantuk tengah hari, jadi susah. Tapi saya bawa tadi agak laju kak, sebab saya habis kelas dekat USIM tadi pukul 12 suku. Jadi Alhamdulillah dapat sampai sini. Tak mengantuk pun sebab tak makan. Saya tak boleh. Kalau makan nasi mesti confirm saya mengantuk driving walaupun dekat je rumah kan. Tu risau tu, takut micro sleep dan sebagainya kan. Na'udzubillah min zalik lah. Maklumlah usia pun semakin meningkat, jadi kita cepat mengantuk. Nasi tak makan banyak pun kan. Itulah dia. Jadi Alhamdulillah bila kita berpuasa ni banyak sangat Allah beri kelebihan pada kita. Jadi antara yang kita boleh kongsikanlah pada tengah hari ini insya-Allah dalam masa yang terbatas ini adalah berkenaan dengan firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran tentang puasa tu. Mungkin ada dah ustaz-ustaz lain cerita, tapi mungkin pendekatan saya sedikit berbeza. Saya nak cerita tentang ayat Quran, dalil tentang kewajipan berpuasa itu. Kalau kita dah hafal pun, saya tuan-tuan orang masjid orang Masjid An-Najah, surah An-Najah ni dah hafal kot A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Semua orang dah tahu maksudnya. Cuma saya nak tanya kepada tuan-tuan, puan-puan sekalian, kenapa Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan dalam ayat itu wahai orang-orang yang beriman? Ya ayyuhalladzina amanu. Kalau khutbah Jumaat, saya tahu sini surah Jumaat, kita dengar khutbah Jumaat pun selalu kita dengar perkataan itu. Tiap-tiap minggu, saban minggu kita dengar ya ayyuhalladzina amanuttaqullaha haqqa tuqatih. Dia ada kaitan tu tau. Kalau kita dengar ayat tu, yang tiap minggu kita dengar tu, ya ayyuhalladzina amanuttaqullah. Yang ayat puasa tadi ya ayyuhalladzina amanu, kemudian hujungnya la'allakum tattaqun. Tuan-tuan perasan tak tu? Dua ayat yang hampir mirip-mirip walaupun ayatnya berbeza. Allah sebut wahai orang beriman. Kenapa Allah tak sebut wahai orang Islam? Semua orang Islam kan? Orang puasa tu mesti orang Islam kan? Tapi adakah semua orang Islam puasa? Itu persoalan dia. Ada tak semua orang Islam puasa? Mengaku Islam, IC-nya Islam, tulis Melayu Islam. Namanya kalah nama orang Arab. Sedap nama macam punya Arab. Nama saya pun Melayu, Azlan Syaiful Bahru. Melayu sangat nama saya. Walaupun ayah saya seorang Chinese, ayah saya Cina sebenarnya. Bercerita keturunan sikit lah Tapi itulah, namanya mengalahkan Arab tapi tak puasa. Tahu-tahu kena naik kereta jenazah kan. Sebab apa? Tak puasa. Jair sangkut bawa masa naik kereta jenazah. Sebab itu kita kata kan, maknanya orang yang berpuasa ni mesti syarat utama dia adalah orang yang beriman.
Bukan orang Islam, iyalah. Tapi kita kena faham tuan-tuan, puan-puan, iman, orang beriman confirm dia Islam. Orang beriman confirm dia Islam. Tapi orang Islam belum tentu lagi beriman. Tu faham tak saya punya ni kan? Orang-orang JMI ni bijak semuanya. Ya? Kan? Orang beriman confirm dia Islam. Tapi orang Islam belum tentu lagi beriman. Boleh faham saya punya perbandingan tu ya? Sebab apa? Sebab itu Allah cakap puasa ni untuk orang beriman. Dan beriman ni tuan-tuan, ya, dari segi tafsirannya, kalau kita tengok iman dengan Islam, apa beza? Saya buat perbandingan. Kita ada anak-anak. Ya, ada anak-anak. Mungkin ada lagi anak tuan-tuan yang sekolah rendah contoh. Kalau dah tak ada pun mungkin kita ingatlah sejarah-sejarah kita hantar anak sekolah rendah. Anak kita 7 tahun, kita akan masak. Kita akan masukkan dia darjah 1. Betul tak? 7 tahun mesti darjah 1. Tapi satu hari kita pergi jumpa dengan guru besar, kita cakap, anak saya ni 7 tahun, tapi IQ dia macam budak 12 tahun. Boleh tak saya nak masukkan anak saya darjah 7 tahun ni terus darjah 6? Apa reaksi guru besar tu pada tuan-tuan agak? Ya, mesti dia pandang tuan-tuan tak bawah, betul tak? Anak kita 7 tahun, kita nak naikkan advance terus. Bak cerita Piramli, gedeban kata dia, gedeban kan? Advance, nak masuk level advance sekali, the highest level of sekolah rendah. Primary. Pengetua tu pandang bawah, atas bawah tuan-tuan, tak ada maknanya tuan, masuklah darjah 1. Kan? Macam tu juga maksudnya. Kenapa saya buat perbandingan macam tu? Yalah, kita ni orang institut pengajian kan. Jadi kenapa saya buat perbandingan begitu ya? Sebab kita tahu kalau budak tu tingkat dia dah 7 tahun, dia mesti darjah 1. Bijak macam mana dia, IQ dia tetap umur budak 7 tahun. Macam tu juga kalau kita orang Islam, maknanya orang Islam ni dia punya tahap adalah paling bawah sekali sebenarnya. Islam ni paling bawah. Tapi taklah sebawah orang bukan Islam. Kalau orang kafir dia lagi bawah, lagi rendah. Thumma radadnahu asfala safilin, kedudukannya lebih rendah. Tapi orang kata orang Islam ni kalau nak mudah cakap macam tadi tu, saya kata darjah 1 lah. Orang Islam darjah 1. Orang beriman darjah 2, standard 2. Orang beriman naik level 2. Itu dia, nampak tak? Orang Islam level 1, beriman level 2. Tingkat 2, tahap 2. Habis tu lepas beriman, Allah cakap kita puasa sebulan. Apa kita punya KPI? Selalu kita biasa dengar perkataan KPI kalau kita bekerja. Saya pun buat habis isi prestasi lah, LMPT lah, macam-macam tu lah kan. Kalau kita bekerja memang begitu. Kita ada KPI, target kita, macam mana kita target, dah capai tak 100% dan sebagainya kan. Jadi kita punya target tuan-tuan, bila bulan puasa, apa target kita? Target kita takwa. Sebab itu dekat ujung disebut la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kamu jadi orang bertakwa. Maknanya selepas sebulan kita berpuasa sebagai orang beriman, kita akan graduate, kita akan graduasi, naik level 3, iaitu takwa. Sebab itu kalau tuan-tuan ingat saya sebut tadi, Islam level 1, iman level 2, takwa level 3. Itu dia sebenarnya. Maknanya darjah 1, darjah 2, darjah 3. Maknanya kalau takwa tu kita berada di darjah 3 sebenarnya. Darjah 3 ataupun tingkatan 3 ataupun tahun 3 universiti mungkin contoh. Nampak kan? Jadi maknanya takwa itu di level 3 rupanya. Dan hanya orang yang berada di level ketiga dan ke atas sahaja confirm masuk syurga. Tuan-tuan bayang tu? Kita Islam, alhamdulillah. Kita iman, alhamdulillah. Jadi Islam dengan iman tu penting, sebab itulah tiket dia kan. Tapi insya-Allah boleh masuk syurga. Insya-Allah. Orang Melayu kalau sebut insya-Allah tu tak confirm tuan-tuan. InsyaAllah saya datang ke Duri lah, memang dia tak datang tu. Kalau insyaAllah tu memang tidak lah jawabnya kan. Sepatutnya insyaAllah tu janji kan. Jadi maknanya level 3 ke atas adalah orang yang confirm masuk syurga. Sebab apa? Saya confirm 100%, bukan 100% tuan-tuan, 1000% saya confirm. Oi, ustaz ni confident gila betul kan? 1000% bukan 1%.
Yalah maklumlah guru bahasa Arab kan, bila baca Quran tu faham. Bila baca Quran kita jumpa kat mana ayat, nanti tuan-tuan boleh cari. Tuan-tuan sedang tadarus dan sebagainya, mengaji Quran bulan puasa kan, iaitu surah An-Naba ayat ke-31. Surah An-Naba ayat 31. Kita baca surah An-Naba ni kita tahulah juzuk 30. Surah yang pertama, juzuk Amma, permulaan Amma yatasaalun. Tapi dia ayat 31. Ayat dah dekat ujung-ujung lah, sebab dia ada 40 ayat kan. Apa yang Allah kata dalam surah An-Naba ni tuan-tuan? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna lil muttaqina mafaza. Hadaiqa wa a'naba dan sebagainya, ya kan? Inna lil muttaqina mafaza. Apa maksud ayat tu? Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa. Allah tak sebut orang Islam, Allah tak sebut orang beriman, tapi Allah sebut orang bertakwa. Lil muttaqin mafaza. Ada tak tuan-tuan sini nama Faiz, Faizah? Kan kita tahu Faizah Taj Mahal Herbal Pony lah. Kan Hajah Faizah. Hajah Faizah nombor dia dekat saya. Memang orang yang pemurah Hajah Faizah, sebab itu kaya-kaya dia. Faiz, Faizah, apa lagi? Mungkin ada tuan-tuan letak nama anak tuan-tuan Fawaz contoh. Zaman moden dia nak nama glamour sikit. Dia tak nak Faiz, dia nak Fawaz. Ada orang letak nama, ataupun nama tuan-tuan Fauzi contoh, ataupun Fauzan. Ada? Dah tulis-tulis tu ada lah tu. Ya, Fauzan, Fauzana, Farah Fauzana pun ada kan. Nama kita tahu. Jadi maknanya nama-nama ini, Faiz, Faizah apa semua, dia berasal daripada root word yang sama, kata dasar yang sama. Ni cikgu bahasa Arab nak ajar tuan-tuan ni. Daripada kata akar yang sama, apa dia? Faza. Apa itu faza tuan-tuan? Faza maknanya berjaya, menang atau berjaya. Jadi mafaza, dia kalau dalam bahasa Arab kita letak mim dekat depan, itu maknanya merujuk kepada tempat. Ini apa? Masjid. Nampak mim kat depan kan? Musalla, madrasah. Bila kita nampak mim dekat depan, itu maknanya tempat. Jadi kalau mafaza, tempat berjaya, tempat kejayaan, tempat kemenangan. Dekat mana tempat kemenangan tu tuan-tuan? Kat mana tempatnya? Syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Nampak tak ayat tu? Sebab itu Ustaz kata confirm 1000% Ustaz confirm bahawa hanya orang-orang yang bertakwa kepada Allah confirm masuk syurga. Orang lain insya-Allah masuk syurga, tapi orang bertakwa confirm masuk syurga. Sebab itu kita berpuasa sebulan sebagai seorang beriman, dan hujungnya kita bergraduasi sebagai orang bertakwa, kerana takwalah tiket masuk syurga. Nampak dia punya sifir dia? Nampak sifir kan? Sebab itu kita tiap-tiap minggu kita duk baca khutbah tu. Ya ayyuhalladzina, saya pun tiap-tiap minggu baca, dah berpuluh tahun dah saya baca khutbah di sekitar Selangor ni ya. Walaupun saya pensyarah, tapi memanglah surau ni dia memang dia nampak Dr. Azlan mana-mana, memang dia tak boleh, dia mesti dia ni juga kan. Jadi saya memang tiap-tiap minggu memang saya baca khutbah merata tempat. Ya. Jadi bila kita baca tu sampai dah hafal skrip tu kan. Terutama skrip-skrip Jaiz punya, dia punya rukun-rukun tu kita kena hafal lah, macam ceramah macam ni tuan-tuan. Tak payah rukun, kita hentam saja. Ya, hentam je lah kan. Yang penting ada isi dia. Tapi kalau baca khutbah tak boleh main hentam. Sebab nanti kalau kita baca khutbah tak betul dia punya rukun, sah tak rukun, sah tak khutbah Jumaat? Takut tak sah. Bukan takut, kalau tak cukup memang tak sah lah. Jumaat solat sah tak? Tak sah juga, sebab rukun khutbah dengan solat tu dia ada kaitan, dia ada relate. Kan? Sebab sembahyang Zuhur 4 rakaat, sembahyang Jumaat 2 rakaat, 2 ganti dengan khutbah. Sebab tu masa khutbah Jumaat jangan tidak. Kena dengar, kalau tak takut tak sah sembahyang Jumaat. Time itulah sedap tidur tuan-tuan. Khutbah Jumaat. Bila imam sebut, ayat-ayat antara rukun-rukun yang mesti disebut adalah mesti memuji Allah SWT. Sebab itu mula-mula khutbah kita dengar Alhamdulillahirrabbilalamin kan? Kemudian selawat kepada Nabi, itu adalah rukun. Kemudian syahadah, mengucap 2 kalimah syahadah. Sebab itu kita dengar asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Mesti kita dengar. Dan salah satu rukun yang saya nak sebut pada tuan-tuan,
adalah pesanan bertakwa kepada Allah dalam bahasa Arab. Sebab itu kita dengar, ittaqullah ayyuhal muslimun. Begitu. Dalam bahasa Arab tu, bukan dalam bahasa Melayu. Kalau imam baca bahasa Arab tak baca, bahasa Melayu je dia baca, tak sah khutbah Jumaat dia tu. Bahaya kan? Sebab itu kena baca teks. Saya pun dah puluh tahun baca teks, tuan-tuan. Jangan nak tunjuk ego lah kita penceramah hebat, tak payah baca teks. Tak boleh, kena baca. Sebab walaupun teks tu panjang, kadang-kadang kita bolehlah potong-potong sikit-sikit, tapi rukun dia tu mustahab. Sebab salah satu rukunnya mesti disebut adalah nasihat bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam bahasa Arab. Ittaqullaha haqqa tuqatih, kan, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Itu ayat Quran. Tapi yang penting, paling kurang imam kena sebut, khatib kena sebut ittaqullah. Itu saja, paling kurang. Tapi selamat baca ayat Quran lah. Boleh faham tuan-tuan ya? Ya, tuan-tuan boleh jadi imam juga insya-Allah. Tapi jangan jadi khatib kat rumah sudahlah. PKP je boleh PKP saja jadi benar. Kita tak nak dah PKP tu, cukup lah. Ya, tapi itulah maknanya kalau dalam nasihat. Sebab itu Allah SWT amat menitik beratkan takwa. Sampai tiap-tiap minggu kita dengar. Sampai syarat nak lulus puasa, nak graduasi dari puasa pun takwa juga. Sebab apa? Tadi saya dah sebut, tiket nak masuk syurga. Subhanallah, itu hebat. Selain daripada itu, bila kita menyebut tentang ayat-ayat puasa ni, dia ayat puasa ni special, tuan-tuan. Kalau kita cari tentang solat atau kisah lain-lain, dia berterabur dalam Quran. Banyak kita boleh jumpa dalam surah-surah macam-macam. Tapi ayat puasa, dia centralize kat situ je. Dekat situ je. Ayat surah Al-Baqarah 183 sampai 187. Itu sahaja. Dia tak ada cerita dekat surah ni. Kalau kewajipan salat ataupun zakat, kita boleh jumpa bersepah dalam Quran. Wa aqimus salah wa atuz zakah. Tahu tak? Kita boleh jumpa macam-macam dalam Quran, dalam banyak surah, daripada awal sampai akhir surah Lazim. Tapi dia centralize untuk puasa dekat situ je. Kita tak jumpa kat tempat lain. Dan dekat situ disebut, selain daripada puasa, dia sangat detail di situ. Disebut juga syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan diturunkan di dalamnya Al-Quran. Kita tahu. Kita selalu, mungkin di JMI pun ada buat juga, saya yakin. Tadarus mungkin ada buat ya tuan-tuan. Tadarus Al-Quran. Ataupun kita baca dengan keluarga kita di rumah. Ataupun kita baca seorang-seorang. Boleh ke tadarus baca seorang-seorang? Saya nak tanya pada sahabat-sahabat bijak bistari di JMI ni. Boleh tak tadarus kita istilahkan membaca seorang-seorang Al-Quran? Ustaz, bulan Ramadan kita panggil tadarus. Kalau bulan lain kita tak panggil tadarus. Sebab itu terima kasih jemput saya kat sini. Sebab saya nak membetulkan persepsi masyarakat. Sebab tadarus, dengar betul tuan-tuan ya. Tuan-tuan kena sebarkan ilmu ini. Tadarus berasal daripada perkataan tadarasa dalam bahasa Arab. Dalam konsep bahasa Arab, dalam kaedah morfologi bahasa Arab ataupun dipanggil saraf. Kalau tuan-tuan pernah belajar nahu dan saraf, dia punya bahasa saintifik dia morfologi tuan-tuan. Belajar logi juga tuan-tuan bahasa Arab. Jangan kita ingat orang perubatan je belajar logi ni. Bahasa Arab pun ada logi juga. Morfologi dia panggil. Tadarasa ni dia membawa maksud sesuatu perbuatan yang mesti dilakukan lebih daripada 2 orang. Sekurang-kurangnya 2 orang. Jadi kalau seorang-seorang, janganlah kita iktiraf diri kita tadarus. Kalau seorang-seorang, itu dipanggil apa? Tilawah. Bukan salah baca Quran seorang-seorang. Tak salah. Tapi dipanggil apa? Tilawah. The recitation of Al-Quran. Tilawah. Seorang-seorang baca tilawah. Lebih daripada 2 orang, satu kumpulan, kita panggil tadarus Al-Quran. Tapi kita kena fahamlah konsep tadarus ni apa. Apa yang orang kita faham tadarus? Baca ramai-ramai, orang lain dengar kita baca, lepas tu kita baca salah, orang tegur, kita sentap. Besok tak datang dah. Macam tu ke tadarus?
Yalah, kalau orang tegur kita kena dengar. Jangan ego, kita perbaiki, kita kena open minded. Bila kita baca tadarus ramai-ramai, kalau kita baca tak betul, kawan kita tegur, so kita terima. Ada orang siap provokasi lagi. Kau jangan kumpulan dengan dia tau. Kalau kau baca dengan dia, dia lambat. Mengaji dah lah slow. Banyak salah pula tu. Jangan masuk kumpulan dia, masuk kumpulan lain. Macam tu pula provokasi dia buat. Ada tuan-tuan, bukan tak ada. Minta maaf saya sebut begitu sebab memang ada berlaku. Dia bukan rekaan, memang berlaku. Ada orang mengadu kat saya, siap. Macam tu kan. Tapi sebab Ustaz bukan polis, tak boleh tangkap lah orang macam tu kan. Cuma Ustaz boleh betulkan persepsi saja. Jadi dua orang baca Quran, betulkan tajwid, okey, bagus. Itu memang antara objektif, tujuan. Dan selain daripada itu, apa lagi objektifnya? Tujuan dia macam mana? Kita kena tahu maksud dia. Itu yang penting. Ramai orang tak suka yang tu. Saya mesej ada, saya tegur dalam grup WhatsApp banyak kan. Grup jemaah pun ada macam-macam. Surau. Ya. Bila saya tegur, kita kalau tadarus ni, kita kena memahami maksud, baca maksud. Apa AJ cakap pada saya? Itulah yang jemaah tak setuju, Ustaz. Dia tak percaya. Ustaz Azlan cakap apa, dia tak percaya. Dia percaya Ustaz TikTok lah. Saya pun TikTok juga. Facebook dia percaya. YouTube dia percaya. Ustaz ada tauliah jaiz, dia tak percaya. Macam mana kata tuan-tuan? Tak nak dengar. Degil. Dia nak juga baca Quran, dia khatam. Yang penting 27, potong pulut kuning, dapat gendang ayam, dapat bunga telur. Itu yang penting. Quran tak faham, tak apa. Yang penting dapat bunga telur. Tak masalah. Bunyi sentak kan. Tapi itu tuan-tuan, kita konsep tadarus ni dia mulia tau. Sebab dia sunnah Nabi SAW. Kalau kita hanya baca dan tak faham maksud, tak dipanggil tadarus. Dia panggil tilawah. Dapat pahala tak tilawah? Dapat pahala. Bukan tak dapat. Tapi tidak merealisasikan konsep tadarus. Sebab tadarus maknanya ialah saling mempelajari. Bukan saling membaca-membaca. Dan saling dengar-mendengar je. Nak tegur takut segan. Takut salah. Nampak tak? Besar pengertian dia. Habis Ustaz, kita kan target lah tadarus tu kan nak khatam. Siapa kata target tadarus tu nak khatam? Siapa cakap? Nabi Ustaz khatam. Yalah, Nabi khatam, Nabi faham tak maksud? Nabi khatam, Nabi faham tak maksud? Nabi faham lah sebab Nabi orang Arab. Kita orang Somonyeh, orang Bangi, orang Kajang. Kan? Suara sengau sikit tuan-tuan. Saya tak sihat sebab saya demam. Alhamdulillah hari ni saya sihat lah. Saya boleh datang tu sengau sikit suara saya ni. Tak maaf. Masa puasa Allah uji saya demam lah. Tak pernah, jarang demam. Ni Alhamdulillah sihat lah. Jangan takut COVID, insyaAllah bukan lah. Sihat lah ni, insyaAllah. Jadi itulah tuan-tuan Allahu Akbar Besar pengertian tadarus tuan-tuan. Habis Ustaz, kalau kita baca tadarus, baca maksud, bila nak habisnya? Kalau dekat JMI ni sampai pukul apa Ustaz? Tak sempat nak balik masak tuan-tuan. Kan? Tak sempat nak balik masak nanti kalau duk baca dengan maksud aja. Kita kan orang bijak pandai kan. Pandai-pandai lah kita macam mana. Buatlah summarize dia, summary dia. Kalau kita susah nak baca banyak sangat. Syekh Google kan ada. Syekh Google radhiyallahu anhu. Tengok Syekh Google, tanya Syekh Google. Ringkasan juzuk 1 contoh. Hari ni 6 Ramadan kan. Mungkin orang dah baca 6 juzuk. Ringkasan juzuk 6. Paling kurang ringkasan lah. Cerita dekat kawan-kawan dalam grup tadarus. Sekurang-kurangnya kesimpulan dari juzuk 6. Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan tentang sekian. Sekurang-kurangnya orang baca meaningful lah tuan-tuan. Ada maksudnya. Saya bukan marah tau, saya cakap je. Jangan takut Bunyi macam marah tak, saya tak marah. Saya bagi tahu. Itu amanah saya sebagai guru bahasa Arab, pensyarah bahasa Arab. Jadi itu amanahnya. Kalau saya kata tak apa, tadarus tak baca makna pun tak apa. Nanti saya kena disoal oleh Allah Taala di akhirat nanti, jenuh saya nak jawab. Saya dah bagi tahu, terpulang pada tuan-tuan nak ikut ataupun tidak. Tapi jangan degil lah ikutlah Jadi kita ikut yang mudah lah. Kalau rasa very susah kan, maknanya nak baca satu-satu maksud tu sebenarnya terlalu panjang Ustaz. Boleh tak kalau kita nak by page? Boleh juga. Kesimpulan page ini berapa? Apa kesimpulan? Page ini apa kesimpulan dia? Kan? Gitu kan? Lebih baik. Sekurang-kurangnya kita tahu. Kalau tak semua pun, kesimpulan daripada muka surat ini cerita apa. Tak adalah kita 40 tahun khatam, 40 kali khatam apa pun tak tahu.
Boleh kan tuan-tuan kan? Tapi saya yakin tuan-tuan orang-orang yang insya-Allah boleh memahami apa yang saya maksudkan. Dan Al-Quran ini memang besar pengertiannya sebenarnya. Kalau kita sebut perkataan Al-Quran tu sendiri pun dia berasal daripada qara'a ya. Al-Quran ini bacaan. Mesti dibaca. Tak cukup hanya kalau kita gantung-gantung kat rumah sahaja. Boleh nak gantung Ustaz? Takkan tak boleh gantung ayat Quran kat rumah? Nak gantung ayat kursi? Nak gantung 1000 dinar kat kedai mamak? Boleh tak? Gantung tu boleh, tapi jangan ada niat lain. Oh, saya gantung ni lah sebab perniagaan saya juta-juta. Sebab itu saya gantung ayat 1000 dinar ni. Memanglah dia ayat Quran, tapi syirik pada Allah tak? Syirik pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati-hati tuan-tuan. Gantung ayat Quran tak apa. Untuk tabarruk orang panggil, untuk keberkatan. Yalah, daripada gantung gambar yang bukan-bukan kan. Lebih baik gantung gambar Quran. Ada orang dia suka letak patung-patung kat rumah, gajah lah kan, patung apa semua letak. Kalau patung mainan anak-anak tu okey lagi lah ulama' kata kan. Tapi kalau patung-patung gajah beli dekat Bali apa semua duk gantung kat rumah, taruh atas meja, tak boleh gantung. Ya, tapi kalau gambar-gambar tu tak apalah. Kalau saya kat rumah saya pun saya tak gantung gambar-gambar family, saya tak gantung tuan-tuan. Ambil gambar rajin, selfie rajin tuan-tuan, tapi saya tak gantung gambar family kat rumah. Satu lagi sebab saya tak pandai mengaku, saya pandai mengajar je. Paku tak pandai saya. Paku kena panggil orang. Tapi tak apa, letak gambar family tak apa. Tapi yang penting gambar family tu walaupun rumah kita, tapi pastikan gambar tu menutup aurat lah tuan-tuan ya. Walaupun dalam rumah, tapi ada tetamu-tetamu datang kan. Jangan kita duk ambil gambar yang lama-lama tahun 70-an tu gantung lagi gambar isteri tak tutup aurat. Mak kita tak tutup aurat. Tak usahlah, memanglah gambar lama kan. Sekarang ni dah pakai purdah dah pun, dah tutup niqab semua dah. Tapi gambar lama tu simpanlah, tak usah tunjuklah. Ya, gambar itu tutup aurat tak apa. Tapi ayat Quran gantung tak ada masalah, boleh, tetapi jangan niat lain. Macam saya cakap tadi. Itu kita sepatutnya apa? Al-Quran ini bukan hanya digantung dan dijadikan perhiasan, tetapi dibaca. Ayat-ayat Quran ni banyak khasiatnya, banyak kelebihannya. Kan kalau orang demam apa ayat Quran nak baca? Macam ustaz ni demam kan, semua. Nak baca apa ayat Quran? Ayat apa kita nak baca? Paling mudah Al-Fatihah lah tuan-tuan. Baca Al-Fatihah 7 kali, tiup dekat air, kita minumlah air itu. Makan jugalah Panadol. Jangan tak makan Panadol ya. Kalau demam makan juga. Takut tak cukup, lambat pula baik. Kita dah ceramah hari-hari macam ustaz ni kan. Jadi terpaksa baik cepat, insya-Allah dengan izin Allah. Jadi kena bacalah. Ataupun kalau orang demam, selalu saya baca untuk anak saya lah. Selain daripada kita baca hadis-hadis Nabi, sunnah-sunnah Nabi, doa-doa Nabi, boleh juga kita baca apa? Qul ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Pernah dengar tak ayat tu? Cuaca panas tuan-tuan, macam kat Mekah saya rasa. Panas tu. Qul ya naru kuni. Ini doa Nabi Ibrahim kan? Wahai api, wahai panas api, kuni, jadilah engkau, bardan wassalaman, jadilah engkau sejuk dan sejahtera, ala Ibrahim, ke atas Nabi Ibrahim. Azan dulu, baik. Azan insya-Allah saya sambung.
Baik, kita sambung sikit lagi insya-Allah. Seperti mana saya maklumkan tadi, saya sebutkan tadi bahawa ayat-ayat Al-Quran ini adalah ayat yang boleh kita amalkan, ayat-ayat Quran. Seperti selalu kita amalkan. Contoh seperti ayat kursi dan sebagainya. Ayatul kursi, itu ayat yang cukup popular. Zikir pun kita selalu baca ayatul kursi. Tapi tahukah kita dalam ayat kursi itu ada berapa nama-nama Allah yang disebutkan? Pernah tak kita buat research? Pernah tak kita buat kajian? Ataupun kita baca tu, kita perasan tak ciri-ciri ataupun nama-nama Allah ataupun sifat-sifat Allah yang ada di situ? Ada 17 tuan-tuan. Tu kita kena baca dan tengok nama-nama Allah yang ada di situ. Al-Hayyul Qayyum contohnya dan lain-lain lah. Saya tak nak detailkan, cuma nanti kita boleh cari. Ada 17 nama Allah sekurang-kurangnya dalam Ayatul Kursi. Bayangkan, kita hafal nasyid Asmaul Husna berapa? 99 nama Allah. Nabi SAW sebut dalam satu hadis yang mafhumnya, sesiapa yang menghitung dan menyebut nama-nama Allah, dakhalal jannah, masuk syurga. Allahu Akbar. Betapa mudahnya kita umat Nabi SAW nak masuk syurga. Selain daripada tiketnya takwa tadi, Nabi SAW bagi jaminan kalau kita hafal nasyid Asmaul Husna, bukanlah nasyid, kita sebut nasyid lah, tapi nama-nama Allah yang 99 itu masuk syurga tuan-tuan. Masya Allah, nak masuk syurga tak? Nak masuk syurga, kita pun selalu nas'aluka ya man huwallah. Tapi ustaz, kita dah tak sekolah dah ustaz. Kalau anak-anak kita kat sekolah, kita nasyid lah Asmaul Husna tu. Tapi kita tak sekolah ni macam mana ustaz? Nak kena buat perimpunan tiap-tiap pagi ke JMI kan? Nak kena nasyid Asmaul Husna. Senang je tuan-tuan. Kalau saya lah secara peribadi yang mudah bagi saya, dalam kereta tuan-tuan pagi-pagi driving kan, siapa nak dengar suara kita yang merdu tu? Kita je lah dengar seorang-seorang. Baca tiap-tiap pagi. Bawa kereta, bawa motor tiap-tiap pagi, driving, bawa motor, baca Asmaul Husna. Tak bagi amal. Dia kalau biasa amal, kalau tak amal sekali tu dia rasa tak sedap hati. Kadang-kadang kita lupa, dah biasa kan? Kita tiba lupa. Apa hati tak sedap? Rupanya belum sebut Asmaul Husna lagi. Kena jadikan rutin nama-nama Allah. Kena sebut selalu. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Ya, nama Allah, bagi Allah itu nama-nama yang baik, Asmaul Husna. The best names, nama-nama yang terbaik. Fad'uhu biha, hendaklah kamu seru, hendaklah kamu berdoa dengannya, nama-nama Allah. Jadi kita guna nama Allah sebagai doa. Sebab itu disebut Ya Arhamar Rahimin, Ya Dzal Jalali wal Ikram. Sebab nama-nama Allah. Hebat kan? Kita nak doa apa? Doa untuk kebahagiaan rumah tangga pun ada juga dalam Al-Quran. Walaupun tak disebut dalam hadis Nabi secara spesifik, tetapi kita boleh amalkan kerana dia adalah satu ayat yang dibaca oleh Rasulullah SAW setiap kali baginda bangun dari tidur. Kita bangun tidur baca juga, baca WhatsApp. Termasuk Dr. Azlan, sama. Buka-buka WhatsApp dulu. Betul tak? Sebab ramai sangat peminat yang mesej kan. Jadi bangun-bangun sepatutnya apa? Sunnah Rasulullah SAW baca apa tuan-tuan? Baca surah Ali Imran ayat 191 atau 190 sehingga 200. 10 ayat terakhir surah Ali Imran. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Kita hantar tak anak kita ulul albab? MRSM ulul albab semua kita hantar. Apa makna ulul albab? Golongan yang genius. Itu makna ulul albab.
Dan hujung ayat tu yang saya kata ayat untuk keharmonian rumah tangga, ada juga ulama-ulama kita menyebutkan begitulah. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wa sabiru wa rabitu wattaqullah la'allakum apa tuan-tuan? Tuflihun. Itulah dia. Tu boleh tengok maksud dia. Majoriti ayat 190 sampai 200 surah Ali Imran adalah doa-doa. Cek maksud dia. Hari ni nak terang, tak sempat, banyak sangat. Tapi saya akan datang, insya-Allah akan datang berapa bulan nanti, April saya akan datang sekali lagi insya-Allah untuk kuliah yang seterusnya. Baik. Jadi itulah maknanya kalau kita tengok orang kata apa Al-Quran ni kan, sebab itu saya kata tadi Al-Quran ni kita kena baca. Tak boleh hanya jadi perhiasan di rak-rak masjid, rak surau. Cantik susunan dia, hijau, kuning, merah. Kita nak pegang pun takut AJK marah. Kan kita punya perasaan je sebenarnya, tapi boleh je angkat. Sayang nak pegang tu, nak alih tu sayang. Kan? Sebab Allah SWT sebut dalam Quran tuan-tuan, surah Abasa ayat ke-11. Kalla innaha tazkirah. Kalla innaha tazkirah. Apa makna innaha tazkirah? Sesungguhnya ia adalah tazkirah. Apa makna tazkirah tuan-tuan? Nah, kita belajar bahasa Arab. Tuan-tuan jangan tanya saya tanya tuan-tuan. Sebab saya cikgu kan? Saya tanya tuan-tuan. Tuan-tuan jangan tanya saya. Apa makna tazkirah tuan-tuan? Tazkirah Ramadan macam saya tengah bagi tahu ni. Yang saya sebut tazkirah tarawih, tazkirah Ramadan. Yang kita faham apa tazkirah? Apa bezanya dengan kuliah? Apa beza dia? Kalau kita sebut kuliah dengan tazkirah, ini kategori kuliah lah. Biasanya orang Melayu faham. Sebab kuliah Zuhur, dia daripada pukul 1.50 tadi sampai 1.45, lebih kurang, dekat 1 jam, kita panggil kuliah. Sebab dia panjang. Kalau tazkirah, pendek kan? 15 minit betul? Tazkirah biasa 15 minit. Sebab tazkirah Ramadan. Betul tak kefahaman tu agak? Tadi saya dah betulkan kefahaman tadarus dengan tilawah. Rasa betul tak tazkirah dengan kuliah tu makna dia itu? Kan? Orang selalu sebut kuliah tu panjang, tazkirah tu ringkas. Memang tak betul lah jawapannya. Memang tak betul. Sebab apa? Tazkirah pun ada tazkirah. Tazkirah maksudnya reminder. Peringatan. Dan saya yakin tuan-tuan tahu. Peringatan. Tazkirah ni peringatan. Kalau bahasa moden dalam bahasa Arab, tazkirah ni juga membawa makna apa? Tiket. Tiket flight, tiket MRT, tiket komuter. Sebab tazkirah tiket tu apa? Dia memberi makluman kepada kita kan. Pukul berapa kita punya time apa sebagainya. Dia memberi peringatan. Sebab itu tazkirah juga membawa makna tiket. Tapi sebenarnya tazkirah ni maknanya peringatan sebenarnya. Bukan kuliah ringkas. Lepas tu kuliah tu macam mana? Macam ni. Kuliah Zuhur, kuliah Duha, kuliah Maghrib, kuliah Subuh. Kuliah tu apa? Dalam bahasa Arab, kuliah maksudnya adalah college ataupun fakulti. Macam saya, fakulti pengajian bahasa utama di USIM. Saya mengajar di USIM, fakulti pengajian bahasa utama. Kalau dalam bahasa Arabnya dipanggil Kuliah Dirasat Al-Lughatir Ra'isah. Itu nama dia. Sedap kan? Nama bahasa Arab dia kan? Macam ayat Quran bunyi dia. Jadi kuliah ni rupa-rupanya fakulti ataupun college tuan-tuan. Macam kuis lah. Sekarang dah naik pangkat lah kuis, dah UIS dah. Jadi college itu dipanggil kuliah. Habis Ustaz, takkan kita nak tukar kot? Kuliah Zuhur dah penat-penat buat poster cantik-cantik Ustaz. Boleh lah, tak apa. Saya bukan suruh tukar tuan-tuan. Cuma saya nak bagi tahu sebagai guru bahasa Arab, saya kena bagi tahu tuan-tuan apa makna sebenar kuliah, apa sebenar makna tazkirah. Tapi tak apalah, gunalah kuliah tu. Boleh, tak ada masalah. Dah biasa kan. Sebab itu, bila kita sebut dalam bahasa Arab tazkirah, macam dalam Al-Quran tu Allah sebut kalla innaha tazkirah. Sesungguhnya ia merupakan tazkirah, peringatan. Apakah tazkirah di situ maksudnya apa? Wahyu Allah lah. Ayat-ayat Quran tu Allah turunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sebagai peringatan kepada kita. Sebab itu Al-Quran itu bila Allah turunkan, dalam Quran pun Allah sebut ayat yang popular, fadzakir wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berilah peringatan kerana sesungguhnya memberi peringatan itu
memberi manfaat kepada orang-orang yang beriman. Disebut tanfa'ul mu'minin, bukan tanfa'ul muslimin. Saya dah cakap tadi kan. Sebab muslim ni di level paling rendah tau, muslim. Sebab itu kalau orang yang, sebab itu saya cakap, bukan semua orang Islam yang boleh dengar tazkirah. Bukan semua orang Islam nak dengar ilmu agama. Saya banyak ya orang-orang mengadu dengan saya bila, yalah saya ada juga kadang-kadang pergi kuliah dekat syarikat-syarikat korporat ya, tempat-tempat swasta yang having lah tuan-tuan. Tapi kadang-kadang dia kata, ustaz sekarang kita tak buat dah kuliah Zuhur sebab ada orang tak suka. Pula. Kan? Makan lunch bukan main suka lagi, tapi tazkirah time tu nak bagi ceramah setengah jam 40 minit tak nak dengar. Dia kata tak ada bantahan. Hidayah milik Allah kan. Kadang-kadang pekerjanya majoriti Muslim tapi tak suka dengan tazkirah. Itu yang masalah. Sebab itu saya cakap tadi. Ayat Quran Allah kata tanfa'ul mu'minin, bukan tanfa'ul muslimin. Sebab itu kita kena faham tuan-tuan. Macam saya sebut tadi. Muslim, mukmin, muttaqi. Saya lupa nak sebut satu lagi. Level 3, muttaqin. Orang beriman kan. Dia ada level satu lagi kat atas. Apa dia tuan-tuan? Level yang atas daripada muttaqin. Yang advance lagi level dia. Muhsin. Innallaha yuhibbul muhsinin. Sesungguhnya Allah sangat cinta kepada orang-orang yang berbuat kebaikan. Orang buat baik ni apa? Muhsin ni macam mana tuan-tuan? Muhsin ni orang buat baik dia tak payah fikir, dia buat aje. Dia tak payah fikir hari ni nak buat apa? Ini kalau buat ni Kang, tantah dia scammer tak? Kalau buat ni sedekah ni Kang, aku tak ada duit nak makan Kang, malam nak buka puasa nak pergi bazar Ramadan tak ada duit pula. Nak sedekah kat masjid, nak masuk tabung infak, tabung wakaf sebagainya. Terlalu berkira-kira nak buat kebaikan. Itu belum tahap muhsin lagi. Muhsin ni dia buat je, tak kira duit ada, buat. Tak ada masalah, insya-Allah rezeki tu ada, Allah bagi. Kalau kita boleh berada sampai tahap macam tu, Allahu Akbar, memang hebat. Saya yakin ada di kalangan tuan-tuan, boleh kata semua di kalangan tuan-tuan ada niat bila terutama dalam bulan Ramadan kita memang semangat nak sedekah, nak bagi orang makan, iftar dan sebagainya. Tolong orang susah dalam negara, luar negara. Buatlah apa-apa nak buat yang baik. Buat sahaja. Ya, ialah ikut kemampuan lah. Ustaz, betul lah kalau semua kita gadai ke habis akaun kosong nak beli apa Ustaz? Untuk nak beli buka puasa kan untuk family nak kena jaga juga kan. Untuk nafkah keluarga kita jagalah. Tapi ada orang ni memang dia bagi je. Dia yakin sangat. Bila dia bagi tu Allah ganti, dia bagi Allah ganti. Kalau dah sampai tahap macam tu tuan-tuan, Allahu Akbar. Masya-Allah tabarakallah. Maknanya dah berada di satu tahap yang lebih tinggi daripada muttaqin, iaitu muhsinin. Sebab itu Allah cinta kepada orang-orang muhsinin. Sebab itu dalam Quran juga Allah sebutkan salah satu buat baik ni bukan hanya buat baik pada orang lain. Allah sebut apa dalam Quran? Wa bil walidaini ihsana. Dan kepada kedua ibu bapa kamu hendaklah kamu berbuat baik. Kalau kita masih ada ibu bapa, saya masih ada ibu bapa walaupun saya dah 40 lebih, mak ayah saya dah 70 lebih. Alhamdulillah mereka masih ada, masih sihat, sihat-sihat orang tua lah. Ya, mak mertua, mak ayah mertua pun masih ada. Tuan-tuan mungkin ada yang ada dua-dua lagi ataupun daripada kecil dah tak ada mak ayah. Ya, jadi selagi kita boleh berbakti, kita berbaktilah yang kita mampu. Nak membalas jasa mereka memang tak akan terbalas. Ya, bagilah duit sebesar gunung Uhud sekalipun, sebesar gunung Kinabalu sekalipun, kita tak akan terbalas jasa mereka membesarkan kita sehingga kita berjaya sebegini. Jasa tidak akan terbalas. Kena buat baik. Apa-apa sahaja. Sekurang-kurangnya kalau kita berada jauh dengan mereka, tanya khabar. Yang orang tua-tua sekarang pun aja WhatsApp tuan-tuan, tiap-tiap pagi hantar video tuan-tuan. Ya, hantar video TikTok pula tu kan. Ya, jadi maknanya mesti buat baik. Sekurang-kurangnya dalam WhatsApp group, ilmu-ilmu yang ustaz bagi, tuan-tuan semua ada WhatsApp group family kan? Ke dah live group dah? Ada kan group family kan? Bila ada group family, ilmu yang kita dapat hari ni kongsi dalam group keluarga. Kalau ada mak ayah kita dalam tu, masya-Allah, mereka sangat happy dengan kita. Tapi kongsikan ilmu. Ustaz dah bagi tahu dalam kuliah tadi, tadarus tu rupa-rupanya mesti 2 orang ke atas, tak boleh seorang-seorang, tak panggil tadarus. Mesti keluarga kita dalam grup WhatsApp family kita, kita boleh bagi ilmu. Tapi jangan bagi ilmu sesat lah tuan-tuan. Kadang-kadang dalam grup-grup ni ada juga dia forwardkan hadis-hadis palsu. Tu kena hati-hatilah. Kita dalam bulan Ramadan ni, kita janganlah sebar-sebarkan hadis-hadis palsu contohnya. Contoh apa? Siapa yang dia kata Nabi berkata, kan?
Sesiapa yang menyebarkan datangnya berita 1 Rejab, maka dia akan terbebas dari azab neraka. Siapa kata tu? Ataupun ada dulu, lagi dahsyat masa PKP. Sebab PKP ni orang tak ada nak buat apa, dia kreatif. Dia reka hadis. Sesiapa yang menyebarkan datangnya 1 Rejab, maka pahalanya sama seperti mengerjakan 1000 kali haji, 1000 kali umrah. Tak payah pergi haji macam tu. Ya, orang sekarang nak pergi haji tunggu kota. Mungkin ada tuan-tuan dapat surat. InsyaAllah tahniah saya ucapkan. Bayangkan tuan-tuan, sebarkan berita 1 Rejab, dapat 1000 kali haji, 1000 kali umrah. 1000 tuan-tuan, kalau 1 kali logik lah kot. 1000 dia kata. Saya dapat hadis tu dulu, sekarang dah tak sebar. Sebab katanya dah kena marah kena Dr. Azlan ni, dia tak berani sebar. Kan? Bayang tuan-tuan, saya dah agak dah ni mesti hadis palsu. Tapi sebab saya bukan pakar hadis, saya bahasa Arab je. Hadis saya tanya dengan kawan-kawan saya yang pakar hadis di USIM dan sebagainya. Hadis apa ni kan? Pelik lah, tengok pelik lah. Sebab sesuatu ciri hadis palsu, apabila kita buat sesuatu yang sangat ringan, tetapi ganjaran dia melampau-lampau. Itu ciri-ciri hadis palsu. Macam tu lah. Sebar berita dalam WhatsApp, dapat 1000 kali haji. Amboi, sedapnya. Macam tu tak payahlah pergi. Tak payah solat berjemaah kat masjid lah. Kecuali kalau hadis-hadis yang sahih. Salat di Masjidil Haram, pahalanya 100,000 kali ganda. Jelas. Sebab solat nak pergi Masjid Haram pun bukan senang. Bergolok bergadai nak pergi Masjid Haram. Solat Masjid Nabawi 1000 kali ganda. Jelas, sahih. Salat di Masjid Al-Aqsa 500 kali ganda. Ya, sebab dia susah nak pergi, itu bukan senang. Salat berjemaah 27 darjat. Logik lah kan. Kalau saya kata 27,000, tuan-tuan pun pening. Betul tak? Sebab itu kita kena hati-hati. Boleh sebarkan maklumat yang baik, sangat dialu-alukan. Tapi kalau kita rasa ragu-ragu, macam baru-baru ni kan dalam TikTok apa semua. Saya pun aktif kat TikTok bahasa Arab. Tuan-tuan ada TikTok, boleh cari TikTok saya. Ustaz Dr. Azlan. Saya selalu mengajar bahasa Arab. Dalam hal TikTok tu disebut apa? Apa ni? Makam Ibrahim dipindahkan ke Hijir Ismail. Ada apa tak video tu? Orang Indonesia sebar. Minta maaf kalau orang Indonesia, bukan semua Indonesia tu jahat, tak? Dia sebarkan, dia kata makam Ibrahim dipindahkan ke Hijir Ismail. Saya pun hampir terpengaruh. Sedangkan saya selalu pergi Mekah. Hampir terpengaruh. Betul ke? Sebab nampak dia buka tu kan? Itu orang nak cuci je tuan-tuan. Macam mana makam Ibrahim nak dipindah ke Hijir Ismail? Tapi tajuk dia tu sangat menarik perhatian. Bila buat tajuk dalam media sosial ni memang hati-hati tu. Sebab itu sangat berbahaya media sosial. Sebab itu kata orang kita ni banyak percaya media sosial daripada percaya ustaz yang hidup. Ustaz yang real. Itu kita kena hati-hati. Sebab apa yang ada dalam media sosial tu bukan semua betul. Macam hadis-hadis sahih tadi, hadis palsu tadi, itu kena jaga betul. Kalau kita tak pasti, kita tanya ustaz-ustaz kita di JMI, tanya ustaz-ustaz yang kita kenal. Betul tak ni hadis ni? Sahih ke tidak? Sebelum saya nak sebarkan kepada family member saya. Ataupun nak edarkan dalam grup-grup WhatsApp, nak forward. Kalau zaman kecil-kecil kita dulu ada surat berantai, perasan tak? Ada surat-surat berantai. Siapa yang tak sebarkan surat tu, maka dia akan diazab oleh Allah, dia kata. Oh, hai, kita pun kecil-kecil, saya tu masuk saya. Punyalah takut azab Allah, kita pergi photostat kat kedai mamak tu kan. Pergi photostat, hantar kat rumah-rumah. Allah, jahilnya saya masa tu. Masa tu kecil lagi, dah jadi 5 tuan-tuan. Maklumlah nak jadi ustaz kan besar, tak tahu jadi ustaz. Tapi kita kecil-kecil takut, kita pun buatlah surat berantai. Sekarang, environmental friendly tuan-tuan. WhatsApp berantai. Tak payah print photostat apa-apa, WhatsApp je, forward, share. Masalah. Okey tuan-tuan, saya rasa cukup lah situ. Jadi maknanya pesanan saya, kesimpulannya adalah kita dalam bulan Ramadan, kita kena ingat, pertama, kita berada di tahap kedua, keimanan, dan kita nak naik ke level yang ketiga, iaitu taqwa. Sebab apa? Taqwa adalah tiket masuk syurga, seperti mana saya sebut tadi dalam khutbah Jumaat. Salah satu rukun khutbah adalah taqwa. Yang ketiga adalah mustahaknya kita kena faham tentang konsep-konsep yang selalu disebut dalam bulan Ramadan, terutama perkataan tadarus contoh. Jadi kita kena faham. Perkataan infak contoh, sedekah, zakat, kita kena tahu dalam bulan Ramadan kita ada zakat fitrah yang kita kena bayar. Kalau kita zakat memanglah RM7 tuan-tuan, tapi kalau tuan-tuan makan boreh, menghabiskan boreh kan, selalu beras makan stand special, janganlah RM7 je bayar lebih lah. Makan basmati, makan herba poni, makan macam-macam beras hebat.
Ya, kalau makan beras hebat. Kalau makan beras biasa tak apa RM7. Tak apa pun makan beras biasa pun kalau nak bayar lebih zakat salah ke. Besar pahala. Tak ada masalah. Kalau kita makan basmati, pastikan zakat kita walaupun tak wajib. Tapi afdal bayarlah RM21 seorang. Kalau satu family 5 orang, kalilah 21 kali 5 baru 105. Tak luak pun duit dalam bank tu. InsyaAllah. Lagi banyak kita bayar zakat, lagi besar pahala. Boleh tuan-tuan, insyaAllah Jadi sesi itu saja. Minta maaf terkasar bahasa atau terusik hati tuan-tuan sebagai teguran, sebagai perkara yang baik. Doakan saya sihat juga, hilang sengau-sengau ni supaya sihat insyaAllah dan dapat terus berdakwah kepada masyarakat insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.